Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopat Channel terkini. Sahabat semua, sidang media YB Rafizi Ramli yang memberikan respon kepada apa yang telah dibentangkan oleh Perdana Menteri kita berkaitan dengan rancangan Malaysia yang ke-12 untuk tahun 2021 sehingga 2025. Jadi menarik sebenarnya apa yang dikongsikan oleh Datuk Seri ini, walaupun dengan panjang lebar tapi semuanya adalah menyeluruh kepada pembangunan negara, khususnya tidak mengendahkan juga tentang rakyat, isu rakyat dan juga Bumi Putra dan banyak lagi sebenarnya sahabat-sahabat semua. Dan satu lagi seperti revolusi yaitu REE, yang mana kerajaan telah pun membuat satu dasar untuk mengawal supaya reformasi atau revolusi ini atau Nadi Bumi ini tidak dijual seperti mana yang berlaku dengan skandal di negeri Kedah ini. Jadi menarik untuk kita dengar sedikit pencerahan daripada YB Rafizi dan juga soalan-soalan daripada pihak wartawan yang dijawab tenang oleh YB Rafizi Ramli. Jadi sahabat semua, tanpa buang masa, mari kita dengar sendiri kenyataan ataupun jawapan daripada Timbalan YB Ketua Rafizi. Setiausaha Kementerian Ekonomi dan rakan-rakan media. Ini adalah sesi reaksi media yang pendek selepas pembentangan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 oleh Yang Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi. Rancangan Malaysia ke-12 dibentangkan di Parlimen tahun 2021 dan selepas saja pembentangan itu banyak perkara yang telah berubah. Pertamanya ialah kerana semasa ia dibentangkan pun negara masih lagi belum keluar dari kemeluk COVID dan kesan kepada ekonomi negara seperti yang telah dihuraikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Anwar tadi adalah besar. Pada masa yang sama, akibat daripada kemeluk COVID seluruh dunia, keadaan ekonomi global semakin mencabar. Perkara-perkara yang mengesani negara, contohnya kenaikan inflasi sebelum ini di Malaysia semakin reda, tapi di negara-negara lain terus berlaku. Sebab itu kita tengok contohnya tindakan demi tindakan yang mengganggu kelancaran ekonomi global, termasuklah soal harga minyak yang sebenarnya kekal tinggi. Kemudian yang terbaru di India, keputusan untuk menghalang ekspor beras contohnya. Dia gangguan rantaian bekalan makanan yang berpunca daripada COVID itu berterusan sehingga sekarang dan dunia masih lagi bergelumang dengan cabaran itu, keadaan inflasi, keadaan kadar faedah dan sebagainya. Jadi itu juga banyak menukar pelbagai kebijakan dan perancangan yang telah dibuat semasa RMK 12 dibentangkan dahulu. Dan yang mutakhir sudah tentu ialah sejak November yang lalu kita ada pertukaran kerajaan yang baru. Maka rancangan Malaysia ke-12 yang dibentangkan dalam tahun 2021 itu perlu dijajarkan, terutamanya kepada kerangka ekonomi madani dan juga dengan pelan-pelan ekonomi sektoral yang lain. Sebahagiannya itu telah pun dibentangkan pun, termasuklah pelan peralihan hala tuju tenaga, kemudian New Industrial Master Plan dan yang akan banyak lagi kan. Jadi saya nak ambil peluang ini untuk mengucapkan terima kasih kepada keseluruhan warga kerja Kementerian Ekonomi yang bertungkus lumus menyiapkan kajian separuh penggal ini dari hari pertama saya masuk pejabat pada 3 Disember, kerana kajian separuh penggal ini bukan seperti kajian separuh penggal yang lepas-lepas. Ia bukan semakan untuk melihat berapa yang telah berjaya dan berapa yang masih lagi dalam pelaksanaan.
ia hampir satu pelan ekonomi dan pelan pembangunan negara yang baru 100%. Jadi tugas itu menjadi begitu mencabar dan alhamdulillah ia berjaya dihasilkan dengan baik dengan sumbangan 100% daripada kaki tangan dan penjawat awam tanpa kita perlu bergantung kepada khidmat luar. Walaupun perkara-perkara yang dimasukkan perancangannya itu banyak melibatkan perkara-perkara yang teknikal dan rumit. Bagi saya itu adalah satu kebanggaan dan juga menjadi penanda aras yang meyakinkan kita bahawa perkara seperti ini kemudiannya akan boleh diperturunkan kepada kementerian-kementerian lain dan insya-Allah akan dapat dilaksanakan. Akhir sekali, saya pasti kandungan di dalam rancangan Malaysia ke-12 kajian separuh penggal ini akan terus mendapat perhatian dalam tempoh yang terdekat ini kerana ia adalah satu pembentangan dasar yang menyeluruh yang pertama daripada kerajaan perpaduan. Sebab itu ia mendapat tumpuan kerana sebelum-sebelum ini kalau belanjawan itu hanyalah mengenai perbelanjaan bagi tahun 2023. Kalau kita cakap pasal ekonomi, kerangka ekonomi madani, ia melibatkan ekonomi, kan? Kalau pelan peralihan tenaga itu sektoral. Kajian separuh penggal ini adalah perancangan menyeluruh yang memberi gambaran terbaik mengenai bagaimana kerajaan perpaduan ini akan mengubah bukan saja struktur ekonomi pentadbiran negara kita, tetapi bagaimana ia akan mengesani kehidupan setiap rakyat Malaysia dalam semua aspek. Dan saya galakkan seberapa ramai orang ramai untuk terus meneliti. Kita ada dokumen-dokumen yang pelbagai. Dokumen penuh itu panjang dan tebal. Kita juga akan ada ringkasan. Dan selain daripada video dan kandungan dan temu ramah, insyaAllah kita akan tumpukan tempoh terdekat ini untuk memastikan seberapa ramai rakyat kita memahami dan boleh mengenal pasti bahagian mana di dalam KSP ini yang boleh membawa perubahan yang lebih baik kepada kehidupan mereka. Yang lain itu saya serahkan kepada soalan media. Pasal RMK dululah, kalau ada soalan lain pun. Ya. Bila kita semak balik kan, semasa RMK 12 dibangunkan tahun 2020-2021 dahulu, memang had itu diletakkan kepada 400 bilion. Tapi kita mengambil kira contohnya, banyak perkara-perkara yang betul-betul mengesani rakyat itu yang tidak termasuk di dalam 400 bilion tadi. Contohnya, tumpuan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk memastikan tak ada sekolah daif. Jalan-jalan dibaiki dengan baik. Klinik-klinik daif tak ada. Ini semua bukanlah penekanan utama dahulu. Tapi sekarang ini menjadi satu sasaran penting kepada kerajaan dan sudah tentu ini memerlukan peruntukan tambahan sebab kita kena teruskan perancangan yang baru yang sedia ada, tetapi soal kemudahan rakyat yang asas seperti itu juga perlu dibiayai. Tambahan 15 bilion itu menjadikan ceiling 415 bilion untuk RMK 12 ini telah pun dipersetujui mengambil kira jangkaan kita bahawa kita akan kekal di dalam sasaran defisit 3.5% menjelang tahun 2025. Bermakna kita yakin kita boleh berbelanja lebih dengan peruntukan yang lebih tanpa perlu berhutang lebih. Itu insya-Allah berhasil daripada sumbangan pendapatan yang lebih baik daripada hasil kerajaan dalam tempoh 2024 dan 2025. InsyaAllah hasil daripada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, tetapi ia juga hasil daripada
pembiayaan dan perbelanjaan yang lebih teratur di peringkat kerajaan. Jadi dengan tata kelola yang lebih baik, kita yakin bahawa walaupun 15 bilion itu satu tambahan, 15 bilion itu adalah penjimatan daripada pelbagai perbelanjaan sedia ada yang kita boleh alihkan kepada perbelanjaan pembangunan untuk 2 tahun akan datang. Jadi memang ada perbincangan yang panjang. Kita yakin sebenarnya kita boleh kekal dengan defisit 3.5% yang bermaksud itu bukanlah borrow and spend. Sebaik yang mungkin ia akan datang daripada hasil dalaman dan penjimatan dalaman. Dari segi hasil juga kerajaan nak dapatkan hasil yang lebih banyak. So hasil sekarang kan macam cukup-cukup. New tax regime buat. Kalau tengok KSP di bawah bahagian kemampanan fiskal, satu tumpuan kerajaan ialah untuk melebar dan menambah hasil pendapatan kerajaan. Tumpuan kerajaan sekarang ialah untuk membangunkan dan mengoperasikan cukai keuntungan modal, capital gains tax. Jadi sebagai hala tuju dasar fiskal, memang RMK 12 dan KSP ini memberi tumpuan untuk menambah dan menstabilkan hasil kerajaan supaya bukan saja kita dapat hasil yang lebih tinggi, tetapi sumber-sumber hasil itu lebih pelbagai supaya dia lebih mampan. Cuma perincian itu selain daripada yang telah dimasukkan di dalam dokumen KSP hari ini, perincian itu akan datang dalam tahun-tahun yang akan datang. Kerana ia melibatkan keputusan semasa kerajaan dari semasa ke semasa. YB, subsidi bersasar pada tarikh tak bila nak dilaksanakan dan apa mekanisme dia IC ataupun cash? Kalau tengok pendekatan yang kita ambil dari segi hala tuju dasar yang dijelaskan di dalam KSP, kita memberi penekanan kepada penggunaan dan pembangunan satu pangkalan data sosioekonomi isi rumah yang bersepadu melalui padu. Pandangan saya ialah, dan itu jugalah strategi yang diambil oleh kerajaan, soal mekanisme untuk mengagihkan subsidi bersasar. Soal itu boleh diputuskan oleh kerajaan pada masa yang sesuai hendak dilaksanakan, kerana itu soal pendekatan. Yang penting ialah kita ada satu pangkalan data yang menyeluruh, yang memastikan kita mengurangkan risiko kececeran. Jadi garis masa pelaksanaannya ialah padu akan mula diuji November 2023 dan insya-Allah rancangannya akan mula dibuka kepada orang ramai untuk pengesahan kedudukan sosioekonomi mereka dalam bulan Januari 2024, dan setelah padu diuji dan telah disahkan dan kita mencapai sasaran isi padu, maklumat maklumat isi rumah telah berada sepenuhnya di dalam padu, maka itu akan membolehkan kerajaan membuat keputusan bila hendak memulakan subsidi bersasar. Tapi kalau kita tengok garis masa itu, apabila padu sudah mula beroperasi dan dibuka kepada orang ramai dalam bulan Januari 2024, pandangan saya ialah insya-Allah proses ini akan mula dilaksanakan. Maksudnya program subsidi bersasar insya-Allah akan bermula dalam tahun 2024. Kaedah dan mekanismenya itu sama ada pindahan tunai, sama ada berdasarkan kad, sama ada di PAM. Yang itu semua tu akan diputuskan dari semasa ke semasa, kerana keutamaan kita sekarang ini adalah untuk memastikan maklumat sosioekonomi setiap isi rumah itu lengkap di dalam padu.
Itu sebenarnya lebih penting daripada membuat keputusan nak pakai IC ke, nak pakai direct transfer ke account ke, nak pakai pump. So that is our focus now lah. Hasil, ada anggaran tak berapa banyak tambahan hasil akan dicapai? Hasil yang mana? Tambahan kerajaan akan lebih banyak akan tambah. Sorry, earlier you said there will be an extra revenue. So do you have any Yang itu sebenarnya lebih baik kita tunggu kepada belanjawan setiap tahun. Kan? Jadi bila kita tumpu KSP, kita mengambil sasaran-sasaran makro lah. Dan sudah tentu ada unjuran kan. Dan untuk KSP kali ini contohnya kita tengok unjuran untuk 2023, 2024, 2025. Kita tengok belanja mengurus unjurannya berapa. Dan berdasarkan itu kita rasa kita ada ruang untuk tambah 15 bilion lagi kepada siling perbelanjaan pembangunan keseluruhan tanpa kita tergelincir daripada defisit 3.5%. Tapi sebaiknya saya ingin mengelakkan daripada memberikan unjuran yang berbeza-beza kerana kita dah dekat dengan belanjawan bulan depan. Jadi sebaiknya saya ingat lebih baik soal fiskal iaitu unjuran pendapatan tahunan kerajaan. Soal fiskal ini biar angkanya itu datang satu sahaja secara rasmi daripada Kementerian Kewangan. Kerana Kementerian Ekonomi bertanggungjawab kepada perbelanjaan pembangunan dan keseluruhan perencanaan ekonomi, tetapi sebenarnya tanggungjawab fiskal itu is Kementerian Kewangan. So the number has to be from them, and it's better that we just get one consistent number, and that number is usually will be elaborated during the budget. Jadi kita tunggu bajet ini dan bajet tahun depan. Will the government consider reintroducing GST during the 12th plan? I think I've mentioned just now that one of the strategies is to widen our revenue base. And we are focusing on developing and rolling out capital gains tax next year in 2024. Of course, government will stick to that strategy, and we will be open to going through whatever ways we can to achieve that fiscal sustainability through a wider revenue base. Whether it's going to be capital gains tax, whether it's going to be GST, whether it's going to be any form of direct or indirect taxes, I prefer to keep that strategy open, and then we will decide on case-to-case basis, on year-to-year basis. So any announcements with regards to whatever new tax, whatever new revenue, that will be made by the finance minister from one budget announcements to another. The 12th plan is based on oil prices at what price? What is your... Sorry? Based on oil prices at what? At $70 a barrel? What is the 12th plan calculating the oil prices at? No, it's year to year, of course, there will be a crude price assumption on year-to-year basis, you know. And for 2023, when MOF prepared the budget, is based on one assumption. 2024, MOF has its own assumption, 2025 as well. Now, it's not the place of Kementerian Ekonomi when we develop this to meddle with that. So the fiscal number comes from MOF. So we look at what is the fiscal space that we have, how far, and we can stretch the fiscal space, hence the decision that we can add 15 billion extra. But the assumptions about the crude price and so on, that is done by MOF. And as I say, all this very detail should be elaborated during the budget announcement from time to time. Because otherwise, we will be throwing numbers here and there,
And the focus of the midterm review and 12th Malaysian Plan is on the macro policy, not so much. And so I also don't want to be dragged into as if this is a budget announcement, because budget announcement is next month, you know. So I think when the time comes, we'll go through whatever the assumptions, what the numbers, because the purpose of RMK 12 and what we put to Parliament today is that it provides the high level parameters. The growth is at this number. Spending on infrastructure and developmental expenditure is at this number. Deficit target is at this number. This becomes the prerequisites when MOF runs the annual budget year after year, because you have to stay within these targets, and all these assumptions, you know, prices, revenue actually change on year-to-year basis. It's not decided at the RMK 12 planning. I just want to know, are we on track to achieve the RMK 12 targets in terms of growth? You know, because you said high income nation is within reach by 2026 if we can keep 4 to 5% growth, right? Are we on track? Yes. I think, of course, you know, I take like 3 seconds pause is because it's a challenge. And the challenge is because the global economy remains uncertain. And we keep track very closely with what is happening in China. And China is our big trading partner. And whatever slowdown in China will definitely has a spillover effect to us. So it's in the next few months, in the next few quarters, is an understatement to say that growth target is a challenge for us. Yet, we've also seen the immediate and good effect each time this administration rolls out a new sectoral policy. We've seen that during the rollout of NETR. We've seen it during the rollout of the new industrial master plan. So I also feel that despite all these global challenges, you know, and economic headwinds, there is a lot of interest among investors to come and participate in our new growth narrative. So what we are expecting is that to go through the short-term challenges in the next 6 months, 9 months, and build the foundation for these high-growth, high-value sectors that can bring in new kind of investments in the next 2 years. And the combined effect of this, maintaining the resilience of our existing growth trajectory and building the foundation for the next growth narrative based on the high growth, high value sectors that we've outlined in the document, the combined effect of this will allow us to remain on track to achieve the growth target of RMK 12 by the end of 2025. And from there, to make sure that we will be able to achieve high income nation status by 2028, because the window is expected between 2026 to 2028. Okay? Terbaik, itu dia sahabat semua pencerahan daripada YB Rafizi Ramli. Dan kita ucapkan juga tahniah kepada Kementerian Ekonomi, penjawat awam yang telah bertungkus lumus ya untuk menyiapkan rancangan Malaysia yang ke-12 ini. Dan kita percaya seperti mana yang baru saja diposting oleh YB Rafizi Ramli, penjawat awam bersusah payah sehingga tidak dapat tidur malam, ya, sehingga subuh untuk menyiapkan beberapa bulan ini untuk rancangan Malaysia ke-12. Tapi berlainan pula dengan salah seorang MP yang paling pintar di dalam Parti Bersatu yang pernah membuat cadangan untuk mencetak wang. Sekarang ini sedang trending
di media sosial ya apabila dikatakan beliau tidur ya semasa Perdana Menteri membentangkan rancangan Malaysia yang ke-12 ini. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Tapi sebelum itu sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, pendapat ya boleh berikan dalam ruangan komen. Jadi terima kasih sekali lagi, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye.